ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan pengacara majlis, yang dihormati lagi dikasihi ahli panel yang kita jemput khas pada malam ini untuk membicarakan satu perkara yang sangat penting, yang sudah pasti kita akan lalui, yang kita akan tempuh, iaitulah satu masa yang ketikanya nama dia sakaratul maut. Jadi tuan-tuan sekalian, perbincangan kita agak berat malam ni lah kan, insyaAllah. Pun begitu kita buat program santai-santai insyaAllah. Di sebelah kanan saya Sahibul Fadilah Syekhul Kabir, beliau sahabat saya insyaAllah, Ustaz Aswad Nasron, yang kita jemput khas pada malam ini. Dia ni dah cukup terkenal lah sebelah sini insyaAllah. Dan banyak forum-forum adik-beradik yang dibuat, beradik-beradik insyaAllah. Dan di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya lagi masyhur, kurang sikit daripada saya. Hari tu kita tengok dia songkok tinggi sungguh. Dalam PU baru-baru ni alhamdulillah dijemput sebagai juri. Ustaz Abdullah Khairi tidak perlu diperkenalkan lagi. Dan tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan minta ahli-ahli panel kita pada malam ini, salli ala sayyidina Muhammad, untuk menceritakan kepada kita pengalaman-pengalaman, berkongsi kepada kita ilmu-ilmu yang berkaitan dengan satu perkara yang sudah pasti kita akan lalui sampai pada masanya yang nanti, yang Allah sebut dalam Quran, la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan dipercepatkan, tidak akan diperlambatkan walau sesaat, sedetik, dan tidak akan dipercepatkan walaupun sedetik, iaitulah sakaratul maut. Dan bagaimana keadaan-keadaan yang akan kita berhadapan dengannya pada waktu tu, dan bagaimana pula persediaan-persediaan yang perlu kita buat sebelum kita sampai momen dan masa tu. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian pada malam ini, perkongsian kita ini insya-Allah akan mendapat manfaat kepada kita. Baik, sebelum tuan-tuan sekalian kita nak mulakan majlis, saya minta kalau ada ruang sebelah sini, sahabat-sahabat yang duduk di jalan tu minta, sebab takut dia ganggu jalan. Kalau ada yang belakang tu boleh duduk lebih baik insya-Allah, bagi ruang kepada sahabat-sahabat di belakang untuk tengok. Alhamdulillah sambutan kita pada malam ni, masya-Allah, Rabbi subhanallah, cukup ramai dapat hadir pada malam ni. Saya ucap jutaan terima kasih. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian hari ini jadi hari yang manfaat kepada kita insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, salli ala syamat. Saya nak terus kepada ahli panel kita yang pertama pada malam ni insya-Allah, Ustaz Abdullah Khairi. Soalan ni macam ni kan, apa bagi soalan, ada tak, boleh tahu tu baru nak tengok mana citiru ada tak tanda-tanda sakaratul maut ni? Jadi bila masya-Allah seorang-seorang tu nak mati, dia nak sampai kepada sakaratul maut ni, ada tak tanda-tanda dia dekat-dekat dia nak mati, dia nak mai sakaratul maut tu? Dan bagaimana pula persiapan kita untuk berhadapan dengan sakaratul maut ni? Dia mai malaikat dulu ke? Saya pernah, Ustaz saja nak kongsi lah. Satu hari tengah duduk kuliah, tak? Saya ingat di USJ kot. Tengah-tengah duduk kuliah tu tuan-tuan, tiba-tiba mai seorang lelaki jubah hitam dengan serban hitam dengan serabut. Tengok dia mai daripada jauh tu, duduk talamai, celah-celah orang di jalan ni. Saya kata, pi dah aku, mati dah aku kan ni. Ingat malaikat maut sungguh.
Dia main dia duduk. Masya-Allah, sebab dia duduk kita orang. Tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan. Lepas kuliah tak boleh kuliah dah tu. Duk nampak orang tu duduk kat depan tu. Habis kuliah lepas dia bangkit. Dia bangkit hilang, tak tahu pergi mana. Lepas kuliah depa jamu makan tak boleh makan dah. Duk teringat sekali, masya-Allah, Rabbi nak mati lagu mana? Kau ingat malaikat Mu'mai ke malaikat Mai dulu ke apa semua ni duk tunjuk satu macam ya, dia pun serabut satu macam. Saya kata kalau serabut lagu ni lah, terang ni ku amal aku nak tunjuk, masya-Allah mati teruk dah lepas ni. Tuan-tuan sekalian. Yalah. Orang kata makan Azab makan ni bagi jamu nasi ayam apa semua, tak boleh makan lah. Tak boleh makan lah. Duk susah hati ni. Minum ayam syukur lawak, ustaz nampak muka satu macam yang pucat, dia kata kita pun ditanya lagu tu pula dah. Nah. Lepas tu Tok Imam panggil Tok Imam, saya nak tanya tu siapa tu yang duduk kat depan saya tadi ni? Siapa tadi? Kita yang mana satu? Ada seorang yang pakai serban hitam, jubah hitam duduk depan saya tadi, betul-betul depan saya tu. Siapa? Tak tahu, saya tak tahu. Itulah tanya Tok Imam tu. Dia kata, oh kawan tu ke? Kawan tu tak apa betul ke ustaz? Dia kata. Dia tak apa-apa betul. 3 pinggan lepas tu. Jadi tak boleh makan dah susah hati. Tuan-tuan sekalian muslimat, dak kok ada tanda lagu tu, kan? Jadi mungkin boleh insya-Allah Syablah Khairin dengan pengalaman dia bercerita tentang sakaratul maut. Tuan-tuan biasa dengar dulu suara satu macam ya di dalam radio dulu, suara lebih kurang dia. Boleh tak try buat sikit-sikit nak dengar. Nah. Boleh nah, Ustaz nah. Ni permintaan ramai ni. Insya-Allah falyatafaddal mashkura, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi sahabul fadilah, sahabat saya Raisul Majlis Al-Muhtaram Ustaz Jeffrey. Yang saya kasihi sahabat saya ahli panel yang kedua Ustaz Aswad, tuan-tuan ahli penganjur di Mahat Tafiz Al-Faizin, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bakal-bakal jenazah sekalian. Bangku ni tak sedap tuan-tuan, lagi lama dia tentu. Aku tak boleh duduk. Duduk macam ni boleh tau. Alhamdulillah ramai hari ni. Mentang-mentang aku pencetus kepada juri. Juri itu tuan-tuan, sebenarnya saya dijemput 2 bulan dah nak cerita. Tapi disenyapkan berita tersebut sehinggalah hari esok baru diberitahu, Ustaz tolong bertolak daripada rumah. 2 bulan dah tuan-tuan. Kalau heboh automatik tak boleh jadi. Jadi saya sampai 6.30 di College University Selangor. Terus mereka bawa masuk dalam banglo. Mereka kata, Ustaz 8.30 kami akan ambil Ustaz. 8.30 terus mengambil. Ustaz tak ada skrip, ikut suka Ustaz nak buat macam mana pun. Saya masuk ketak nak mampus oi. Hamba ingat dah ketak lah. Oi, tu tak sakaratul maut lagi. Terus masuk, ikut suka kita. Dia babak Ustaz buat bagi joke sikit, bagi lawak sikit. Okey tak? Walaupun diberitahu, Ustaz jangan pakai baju putih, jangan pakai kepiah putih. Aku pergi cari Bukit 5 kipas tinggi tu. Itu berlakon ni. Hamba kata aku kalih pula. Aku tak kira. Tuan-tuan, kita ni rezeki di tangan Allah tuan-tuan. Allah kata boleh masuk TV, hang halang macam mana pun boleh masuk. Hamba dah takut apa? Sebab tu rezeki ni Allah punya, Allah dah tetap dah. Tapi kita tak yakin tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah sebut dalam Quran, kalla, ketahuilah, iza balagatit taraqi, ketika nyawa ni sampai halqum, namanya sakaratul maut. Waqilaman, katakan kepada orang yang nak mati itu, rak, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahul firaq, siapa pun tak boleh tolong tuan-tuan. Itulah namanya sakaratul maut. Sakaratul maut ini pasti berlaku. Sama ada tuan-tuan suka atau tak suka, kita akan lalui. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, pernah seorang sahabat Nabi namanya Amru Al-As. Amru ni tuan-tuan di saat sakaratul maut, dalam keadaan nazak ni, dia masih boleh bercakap. Ketika itu anaknya nama Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma datang duduk sebelah Amru Al-As. Bila dia tengok bapa dia dalam keadaan nazak ni, dalam keadaan resah, dia kata apa? Bapa, jangan susah hati. Bapa ini ialah sahabat Nabi. Bapa kalau mati, jamin syurga Allah. Apa kata Amru?
Wahai anakku Abdullah, kamu bercakap demikian untuk menenangkan aku. Sebenarnya aku melalui 3 fasa kehidupan, dia kata. Fasa pertama, dia kata, aku hidup di zaman Nabi, aku benci Nabi, dan pernah aku dihantar ke Habsyah untuk menghasut akan Ja'far At-Tayyar. Akhirnya aku kalah dalam perdebatan tersebut. Aku benci Ja'far dan aku benci Nabi. Kalau aku jumpa Nabi, aku bunuh dia. Kalaulah aku mati masa tu, aku jamin neraka Allah, dia kata. Kemudian Allah panjangkan umur aku. Ketika Fathul Mekah, aku tidak dibuka lagi hidayah untuk masuk Islam. Kemudian ketika Nabi di Madinah, aku pergi dekat Nabi. Sampai di Madinah, aku ketuk pintu. Dibuka pintu Madinah. Lalu aku berkata, Ya Muhammad, kalaulah aku masuk Islam, apakah Tuhan ampun dosaku? Lalu Nabi kata, jika kamu Amru memeluk Islam, mengucap La ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah, Allah ampun dosa kamu yang lalu. Lalu Amru ni pergi meluru duduk depan Nabi. Dikatakan lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Lalu dia pegang tangan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, ajarkan aku kalimah tersebut. Lalu Nabi mengajar kalimah syahadah. Dia mengucap, dia tundukkan kepala. Dia kata, masa tu dia kata, yang paling aku sayang dalam dunia ini ialah Nabi kekasih Allah. Aku tak boleh tengok muka Nabi Muhammad, dia kata, Rasulullah, sebab aku malu. Aku masuk Islam pun lah dah. Aku malu, dia kata. Kalau hampa tanya macam mana muka Nabi, aku tak boleh cerita, dia kata. Kalaulah aku mati masa tu, aku jamin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah panjangkan umur aku. Nabi dah meninggal. Berlaku satu peristiwa, bagaimana Sayyidina Ali berlawan dengan Muawiyah dalam peperangan Siffin. Akulah yang menjadi tipu daya. Macam mana? Aku letakkan Quran di hujung pedang, menyebabkan Sayyidina Ali, tuan-tuan, berdamai. Akhirnya Sayyidina Ali kalah, tuan-tuan. Aku buat tipu daya ini. Aku banyak dosa, wahai anakku. Kalaulah sekarang, aku jamin neraka Allah. Wahai anakku, yang ada pada diriku hanyalah kalimah La ilaha illallah. Ketika dia sebut La ilaha illallah, masa itulah, tuan-tuan, Allah ambil nyawa Amru al-As. Akhirnya, tuan-tuan, matilah. Ketika mati, tuan-tuan, Abdullah nak mandikan jenazah Amru, bapak dia. Ketika nak mandi, tuan-tuan, mereka buka semua tangan-tangan dia. Ketika buka, tuan-tuan, tangan tu genggam balik. Buka genggam. Buka genggam. Akhirnya, tuan-tuan, dimandikan Amru dengan tangan genggam. Kemudian ketika mana nak kafan, dibuka tangan untuk diikat. Tangan tu genggam semula. Kemudian dikapankan dengan tangan genggam, disemayang dengan tangan genggam, dikebumi dengan tangan genggam. Sahabat lain bertanya, wahai Abdullah, tak patut kamu ni semahyangkan jenazah ni sahabat Nabi, kebumi sahabat Nabi dengan tangan genggam, sedangkan dia ini sahabat Nabi. Apa kata Abdullah? Sebenarnya bapa aku Amru al-As mati menggenggam kalimah La ilaha illallah. Dia mati, tuan-tuan, dia genggam kalimah La ilaha illallah. Saya nak tanya, tuan-tuan, kalau hidup kita tak pernah sebut La ilaha illallah, boleh mati genggam kalimah La ilaha illallah? Kalau hidup tak suka dengan Allah, tak suka dengan program Islam, boleh mati dengan menggenggam kalimah La ilaha illallah? Tuan-tuan, itulah di antara tanda-tanda sakaratul maut Amru al-As. Alhamdulillah. Saya cerita satu lagi cerita. Pernah tahun 1998, saya demam, tuan-tuan ni. Baru sampai daripada Kuala Lumpur pukul 6.30 hari. Terus mai sini. Minum dulu, no. Suara tak keluar, tuan-tuan. Demam. Tahun 1998, masa tu saya mengajar di Dato' On. Anak murid saya telefon, Ustaz, tolong mai rumah saya, Ustaz. Dia orang Pulau Pinang ni. Saya kata, pasal apa? Pukul 4.30 ni. Mai, Ustaz. Saya pun bertolak daripada rumah saya. Sampai, tuan-tuan, di kawasan sini. Bukan sinilah, sebelah sana sikit. Sampai-sampai, dia tahu, Ustaz, tolong naik atas rumah. Saya tahu pasal apa? Ustaz naik ya? Saya naik atas rumah. Rupa-rupanya di atas rumah itu ada 30 orang anak dan cucu. Di tengahnya ada seorang makcik tua sedang meronta macam ni. Allah, Allah, Allah. Saya tahu pasal apa panggil saya? Ustaz, kami ni 30 orang. Seorang tak boleh baca Quran. Ustaz, tolong Ustaz baca Quran untuk nenek saya. Kita seorang pun tak boleh. Tak boleh. Hang boleh tak? Tak boleh, Ustaz.
Hang takkan tak boleh? Boleh ustaz, tapi ramai dia ghostan boleh ustaz. Dia depan tak masuk. Ketak ustaz. Tak apa. Mana surah Yasin? Saya pun ambil. Duduk sebelah nenek tadi. Nenek tadi duduk Allah, saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bila sebut Yasin saja, nenek tadi senyap. Bila senyap tuan-tuan, rupanya dia menanti siapa di kalangan anak cucu dia nak baca Quran. Seorang tak boleh baca, saya pun teruskan baca. Bila dah terus sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tiba-tiba Tuhan tunjuk depan mata saya. Dia selimut tuan-tuan dengan kain. Tiba-tiba kaki dia bergoyang ni. Bila bergoyang, nadi dia ni bergerak. Nampak ni, bergerak. Bila bergerak tuan-tuan, saya nampak dia bergerak ni. Bergetar. Dia naik. Sampai dekat dada. Dada inilah yang namanya ghargharah. Ketika sampai dada ni tuan-tuan, saya angkat tangan. Allahumma hawin alaiha fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahlah ke atasnya ya Allah. Sakaratul maut ya Allah. Semua anak cucu dia angkat tangan. Amin. Tiba-tiba dada ini berolak sampai ke lidahnya. Kemudian melalui tangan kirinya terangkat, bergerak nadi. Kemudian jatuh. Bila jatuh, walhamdulillahirabbil alamin. Saya kata nenek ni dah meninggal, dah mati lah. Rupanya ada seorang anak dia kerja dresser. Dia mai jumpa, "Ustaz, macam mana ustaz tahu kata nenek kami mati?" Dia ingat saya mangkuk ayun kau. Sampai tak tahu apa hang. Saya kata orang yang mati ni tunggu 15 minit. Di antaranya tuan-tuan, ni telinga kita ni keras. Bila mati tuan-tuan dia jatuh ke bawah. Ni. Cuba tuan-tuan pegang tengok. Keras ke jatuh? Kalau jatuh Jumaat depan lah tu. Kalau keras lambat lagi lah kan. Ni, hidung kita ni dekat ni. Bila mati dia renggang. Dagu ni akan renggang. Ni belakang ni bila mati orang kurus kita boleh suar masa hidup, tapi mati dia rapat. Saya dah tengok 15 minit. Dia pun tengok. Oh betul ustaz weh. Nenek kami dah mati. Saya kata okey, kita uruskan jenazah dia. Ustaz nak buat macam mana? Saya kata cucikan najis dia. Mereka pun cuci apa semua. Ustaz nak buat macam mana? Saya kata angkat jenazah dia hadap kiblat, tak atas katil. Ustaz nak buat macam mana? Memang mangkuk ayam dia memang tak tahu apa. Saya kata tutuplah jenazah ni. Pergi panggil Tok Bilal, apa nama Tok Imam tu, mai urus ni. Ustaz, kami tak kenal itu imam. Rupanya hidup di kampung tu masjid tak pernah pergi. Saya kata tak kenal Tok Imam Tok Bilal. Tok Bilal lagi tak kenal. Sebab apa? Azan pun tak sedap, tobat tak kenal tuan-tuan. Tu macam mana? Ustaz, tolong Ustaz kendalikan jenazah nenek kami. Saya kata tak boleh lah, saya malam ni ada kuliah. Terpaksa lah cari siapa-siapa. Tak apa, saya cari Tok Imam. Ustaz tolong Ustaz. Tak apa, saya cari Tok Imam. Tapi sebelum saya nak balik, mana keluarga yang paling sulung? Kakak ke abang? Dia kata kakak tak ada, abang ada. Panggil nama. Abang tu duduk, saya tanya, abang, apa amalan mak abang? Dia kata mak kami semayang tak tinggal ustaz, selalu semayang duha, semayang apa puasa sunat selalu buat ustaz, baca Quran ustaz. Apa silapnya ustaz? Tu amalan yang lain. Dia kata amalan macam mana ustaz? Ada yang lain. Itu dia sebut, ustaz, ni antara kita berdua. Saya kata kita berdua macam mana? Ustaz, mak kami ni ialah anak yang paling sulung. Dia ada bapa, kemudian dia ada mak. Bila ada mak kepada mak kami ni mati. Bila mati tuan-tuan, datuk kami menikah pula dengan perempuan baru. Dapat anak pula. Jadi bila dapat anak, mak tiri ni mati, bapa ni mati. Hampa faham tak? Tak faham angguk biar. Apa ayah cerita? Ni pak dia nikah dengan mak dia, dapat anak dia. Kan, dapat anak dia. Kemudian mak dia mampu. Waduh. Kahwin dengan seorang lagi. Faham tak ni? Dapat anak. Kemudian yang ni mati. Bila mati tuan-tuan, dia ini yang paling sulung. Bila sulung, dia yang paling tua. Ni ada adik-adik kecil, anak yatim ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, segala harta ini dia tukar buh nama dia. Tanah semua buh nama dia.
Bila buh nama dia, dia mati tuan-tuan, rohnya keluar melalui tangan kirinya kerana tak selesai masalah faraid. Jaga tuan-tuan. Tanpa buat silap, Tuhan tunjuk masa nak mati. Sebab tu kita ingat tuan-tuan, mati ni haru biru yang cukup dahsyat. Tuan-tuan nak tak nak, pasti berlaku. Sebab tu saya kata, abang, ini masalah faraid abang. Abang kena bagi balik dekat mak-mak Melaka ni. Dia tahu, Ustaz, Tuhan tunjuk depan mata tu, mak kami mati terangkat tangannya. Kerana apa? Tak selesai masalah faraid. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebab ini sahabat sakaratul maut ni sangat menggerunkan. Kita nak cerita Allahu Akbar, kita pun tak rasai. Tapi kita akan rasai. Sebab itu dalam kitab Al-Ibtida' Qabla al-Maut dikatakan, malaikat maut ini akan menziarahi kita setiap hari 70 kali. Maksud dia, setiap 20 minit malaikat maut lalu. Terkejut dah, nampak lah. Terkejut dah. Itu baru suara saya. Kalau malaikat maut pensan tetap. Ni 20 minit lalu. Dia tengok, oh suara lantang lah. Belum sampai lagi. 20 minit, nampak? 70 kali. Sebab itu dikatakan tuan-tuan dalam kitab Al-Ibtida' Qabla al-Maut. Sampai berapa Ustaz? 5 minit? 5 minit tuan-tuan. Kita buat cara 5 minit. Dikatakan dalam kitab, Israel ambil nyawa kita melalui mana tuan-tuan? Melalui mulut kita ni. Sebab itu ada orang mati terjelir lidah dia. Tuan-tuan yang duk nganga tu jaga tu. Israel ambil lagi tu. Ni terjelir lidahnya. Tetapi siapa yang baca Quran, siapa yang hidupnya berzikir, siapa yang hidupnya buat benda baik, akan halang Israel ambil nyawa melalui mulut dia. Lagi apa? Tak boleh. Kata dalam kitab, ya Allah, tak boleh ya Allah. Kata Allah, ambillah nyawanya melalui tangannya. Sebab itu ada orang yang mati terangkat tangannya, tak selesai masalah tangan. Sesiapa yang hidup di tangannya ni, bagi sedekah. Hidup dia apa? Pegang benda baik. Ada mak ayah pegang. Ada mak ayah pegang cium tangan. Akan halang Israel ambil nyawa melalui tangannya. Bila tak boleh, ringkas cerita, ya Allah, tak boleh ya Allah. Maka Allah kata, ambillah nyawanya melalui kakinya. Ni kaki kita ni. Tetapi kaki datang rumah Allah. Ni tuan-tuan datang hari ni, Israel tak ambil tuan-tuan melalui kaki dah. Siapa balik? Siap tuan-tuan. Israel ambil tuan-tuan. Kita main benda baik, tempat baik, akan halang Israel ambil nyawa melalui kaki kita. Kita pergi masjid, kita pergi tempat ceramah, kita pergi tempat pengajian. Israel kata, tak boleh ya Allah. Maka kata Allah, ambillah nyawanya melalui telinganya. Sebab itu ada orang yang mati bergegar telinganya sebab tak selesai masalah telinga. Tapi kalau telinganya sentiasa dengar kuliah, dengar ceramah, ni saya ceramah ni, apa dengar ke tidak? Sound cerai dia sound. Wasan 2 kali aku terakah putih fuse dah. Ambil cak ayam. Ustaz nak kena tunggu. Pakai corong. Yang ni tak boleh, dia tarik suara. Sebab dah. Lagi batai putih dah Ustaz. Minum dulu. Lain kali pakai corong. Yang ni tak boleh, sakit tekak Ustaz. Sakit tak sakit, 5 minit lagi. Apa tu? Ni telinga kita, kita dengar azan. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah dengar azan, pokok sebatang. Hal tu jamilah tuan-tuan, Israel ambil nyawa dari telinga dia. Dengar azan, dengar kuliah, ada orang dengar khutbah lena. Inna Allah lena. Sebab tu saya tak boleh tengok orang lena. Sebab kita dengar khutbah itu akan halang Israel ambil nyawa di telinga kita. Sebab tu siapa lena? Putih dah, putih dah. Telinga, tak boleh telinga. Maka kata Israel, tak boleh ya Allah telinga. Ambillah nyawanya melalui matanya. Sebab itu ada orang yang tuan-tuan terbeliak matanya kerana tak selesai masalah mata. Mata tengok benda baik. Mata apa? Tengok Al-Quran, tengok mak ayah. Ni tuan-tuan tengok ustaz ni. Tuan-tuan suka tak suka? Ni tengok macam nak telan aku apa? Tapi kalau tengok suka, tuan-tuan, akan halang Israel ambil nyawa melalui mata kita. Mereka kata tak boleh ya Allah. Maka dia tengok benda baik, tengok Quran, tengok apa nama kebaikan. Maka kata mereka tak boleh ya Allah. Maka kata Allah, gantungkan asma aku. Digantung asma Allah dengan izin Allah. Ruh kita akan keluar melalui ini, akan bergerak daripada hujung kaki. Sebab tu kalau kita pergi
pegang sejuk dah. Kalau sejuk, ada panas. Saya mengajak Sakaratul Maut. Ada anak muda datang, Ustaz, saya tak sejuk Ustaz, saya panas. Saya tak ada panas malam ni. Sebab ada seorang Ustaz, saya panas pun dah, sejuk pun dah, suam-suam. Saya kena suam-suam lepas Isyak. Mereka buat lawak ke Isyak. Ni roh gerai daripada kaki ni. Kemudian berhenti dekat lutut, kemudian dekat pusat. Kata dalam kitab, tuan-tuan, kita tahu sakaratul maut 100 hari kalau nak mati. Berdenyut pusat kita ni. Berdenyut tak, tuan-tuan? Dia berkata, Ustaz, isteri saya berdenyut. Berdenyut mengandung, tak jadi. Ni berdenyut ni. Kemudian 40 hari akan berdenyut di dahinya. Ni. Dan bila 7 hari, tuan-tuan, masa itulah yang paling dahsyatnya nama sakaratul maut. Maka roh kita akan keluar. Orang beriman melalui ubur ni. Tapi orang tak beriman ikut anggota dia yang dia buat maksiat masa hidup dia. Tapi orang beriman keluar melalui ubur ni. Nabi keluar, tersebar haruman kasturi yang tak dapat dicium oleh manusia dan jin. Tuan-tuan nak tahu macam mana Nabi mati? Tunggu round kedua. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, jazakallah khair. Tuan-tuan, Masya Allah Rabbim. Dia zakah ya kerja dia. Mau duduk atas ni dia berani lah. Dia balik rumah dia senyap. Itu yang salah. Entah nikah dua. Aku dengar ya tolong. Aku bersama. Dia bos rumah lah. Mau ada pentas bukan main. Oh dah gegak, Masya Allah. So putus fuse so. Balik rumah fuse dia yang putus. Tuan-tuan sekalian, ala syekh. Baik. Tuan-tuan dapat boleh melawak, okey, tak ada masalah apa, insya-Allah. Baik, Ustaz Aswad. Salli ala Sayyidina Muhammad ni soalan penting nak tanya Ustaz ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada bila kita mati ni dia ada 2 jenis mati. Kan? Nabi doa ajak dekat kita baca doa supaya kita tak mati dalam husnul khatimah, minta mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Maksud dia orang ni mati sekali ya. Sekali ya mati. Masalahnya ada 2 jenis mati. Sama ada mati husnul khatimah ataupun mati su'ul khatimah. Jadi subhanallah, cuba Ustaz Aswad cerita dekat kita. Apakah tanda-tanda orang tu mati husnul khatimah? Ataupun apa tanda orang tu mati su'ul khatimah? Dan macam mana cara untuk kita pastikan kita dapat husnul khatimah tu supaya kita selamat di akhirat nanti, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian, dan bahwasanya pada hari kiamat akan dihimpunkan segala balasan kamu. Maka barang siapa yang terselamat daripada api neraka lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah, maka ia telah memperolehi kejayaan. Sesungguhnya
segala kemewahan dan pangkat di dunia ini tidak lain tidak bukan hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Orang ceramah duduk takat gambar pula. Ni umur pendek. Terima kasih moderator forum, mudir Ma'had Tahfiz Darul Faizin, Ustaz Abdullah Khairi, pencetus pencetus apa aku tak tahu, huru-hara ke apa aku tak tahu, para guru Ma'had, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita semua nak mati. Mau tak mau kita akan mati. Tidak ada orang yang minta untuk lahir ke dunia ni. Betul tak? Ada orang minta mak dia beranak dia atas dunia ni? Duduk dalam perut tu doa dah. Ya Allah, bagi aku ni duduk dalam perut mak aku. Tak, dia duduk dalam ayah dia dulu. Dia minta doa supaya nak keluar pergi kat mak dia. Dia minta nak pindah daripada ayah dia masuk dalam rahim mak dia. Lepas tu dia minta nak keluar atas dunia. Tak ada orang minta. Tak ada. Minta menikah dua dah. Taklah derah sangat bini seorang. Tapi dia patah jenis menikah dua ni kaki mohong. Depa kata lah. Depa kata, aku tak kata. Kita semua nak mati. Saya mati malam ni, isteri saya seorang yang Riau. Tapi kalau Ustaz Jafri mati, 2 orang bini dia Riau. Tapi dia tak pergi jawab kubur belah tu lah. Semua akan mati. Tak ada orang minta keluar daripada perut mak dia. Cukup masa dia keluar. Pergi klinik, doktor kata nak beranak ni. Dia habaq. Kat mak dia, mak cek tak mau keluar. Duduk dalam perut. Duduk dalam perut syok. Syok. Mak dia makan apa? Dia makan. Duduk dalam perut tak kena GST apa tak? Ustaz lah geng GST lah. Geng sokok tinggi. Aku GST dah. Duduk baling tu. Getah sekerat turun. Duduk dalam perut tak gaduh semayang, tak gaduh pakai baju, tak gaduh pakai internet, tak gaduh fikir apa dah. Tapi mau tak mau kita keluar daripada rahim mak kita. Kita duduk atas dunia ni. Dan kita akan berpindah satu hari lagi. Daripada alam dunia kita akan masuk ke alam kubur, alam barzakh. Apa tanda-tanda kita nak mati tuan-tuan? Taklah habaq dah tadi. Kaki sejuk. Tengok tapak kaki kalau biru, tangan biru, mata biru, tu nak mempunyai. Saya tengok kalau apa kaki biru ke apa, tengok. Cuba apa tengok? Hijau lagi. Minggu depan lah tu. Jadi nak mati dalam husnul khatimah ni, Ustaz Jafri sebut tadi doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ada satu tu imam tu hari-hari baca doa ni istiqamah. Alhamdulillah. Dia baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana. Ya Allah, khatankan kami dengan sebaik-baik khatan. Tu yang bila mati kulub tak ada apa. Hari-hari minta khatan. Kita pula haduk belakang ni, kadang-kadang haduk belakang tu bukanlah pandai sangat. Bila tu imam Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, amin, kulub habis satu kampung. Dia bukan huruf nun, huruf mim. Allahumma khtim. Ya Allah, khatamkan, matikan, sudahkan. Lepas tu bahasa Arab ni dia tak boleh main-main. Kalau sebut qasidah burdah, qasidah selendang. Cerita bab selendang ni panjang lah pula. Macam mana yang boleh bubuh nama qasidah burdah? Kalau sebut budrah, tu bedak. Burdah dengan budrah, tukar dal pi depan, ra main belakang, makna lain. Ini bahasa Arab. Bara, birrun, kebaikan. Barrun, jalan darat. Burrun, biji-bijian. Mai orang Melayu tak tahu nak baca apa, hari temu juga baro dia tak. Maka nampak kali tak lulus temu juga. Ni bahasa Arab dia tak boleh main. Lepas tu baca bagi betul. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan baik. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia makhluk yang dicipta oleh Allah,
Nak bandingkan Nabi dengan syurga ni nikmat dah tuan-tuan, nikmat dah syurga Allah ni. Tapi Nabi lagi mahal daripada syurga Allah. Himpun semua orang-orang baik, para Nabi, para malaikat dalam syurga, nak banding dengan Rasulullah seorang dia tuan-tuan, Nabi lagi mulia daripada seluruh malaikat, seluruh para Nabi, seluruh para wali, para ulama, para sahabat. Seluruh alam yang baik ni duduk sebelah Nabi, duduk seorang dia, Nabi lagi mulia daripada segala-galanya. Nabi yang hebat ni tuan-tuan, Allah nak ambil nyawa Nabi, Nabi demam. Sampai Nabi minta ayak dalam bekas. Anak dia Nabi minta dekat anak dia Fatimah letak bekas depan Rasulullah. Nabi celup ayak, tangan Nabi dalam ayak, Nabi sapu muka dia. Nabi baca doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku untuk hadapi sakarat. Sakarat ni mana apa? Daripada kalimat sakran, mabuk. Sakran, sakarat, orang yang mabuk, mati ni mabuk, tak sedap apa tuan-tuan. Tu ada seorang mati baru ni, bila kita ajak mengucap pinggan duit, pinggan duit, pinggan duit. Tem orang duduk semayang, dia duduk meniaga ikan. Tem orang Jumaat, dia meniaga ikan. Dalam meniaga ikan, dia muhung pula, dia bubuh pinggan nak timbul di tengah. Ikan tu nampak gemuk elok lah lagu tu. Orang duduk semayang, duduk main, pinggan duit, pinggan duit. Hari nak mati orang ajak, bang mengucap bang, pinggan duit, pinggan duit. Siapa rumah Tok Bilal baru ni, dia nak mati, dia nazak daripada baca Yasin, dia duduk angkat tangan satu, kata mengucap bulan satu, bulan satu. Duk heran duk bulan satu, rupanya duk tunggu surat berim sampai bulan satu. Nak mati dah, tinggal kat anak lah. Ni orang yang nak mati ni, Nabi SAW sendiri doa, minta Allah bantu Nabi. Nabi celup, Nabi sapu muka, sebab kesakitan nak keluar ni. Umpama pokok duri yang tumbuh dalam badan kita, duduk di kaki kita, duduk di tangan kita, puluh tahun pokok duri dalam badan kita, nak buat keluar daripada ubun-ubun ni. Allah cipta manusia, atas kepala ni ada lubang ubun, roh masuk kok ni, keluar kok ni. Sebab tu bila keluar, mata kita ada yang tengok, mata akan melihat roh keluar. Sebab tu sunat kalau pergi tengok mayat, mata terbuka, tutup. Agak tak mau lekat juga, nampak kali tak muka tu, ketegak sangat. Tapi tak ada lah, tuan-tuan selawatkan Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan gosok di mata dia ni, insyaAllah dia pejam. Salman Al-Farisi sebut dalam satu hadis, hadis Hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Dia kata, aku dengar Nabi SAW sebut, ada 3 tanda orang yang mati baik, ada 3 tanda orang yang mati jahat. Pertama, Nabi kata orang yang mati ni dia punya dahi dia berpeluh. Kalau duduk atas pentas peluh tu, pasal kipas angin tak kuat. Kalau mati berpeluh tu tanda orang tu orang saleh. Ni berpeluh dahi. Pernah tengok? Saya pernah tengok. Saya tak tengok, tapi orang cerita, dah ramai orang cerita. Arwah Ustaz Suhaimi yang mengasaskan Paksi. Tuan-tuan nak tahu Paksi tu apa, tuan-tuan cari ya. Dia yang panggil Syekh Nuruddin buka rasmi tanah. Balik daripada tu tuan-tuan, lepas solat tahajud dia mati. Dia bangun tahajud, dia baring atas katil nak tunggu subuh, meninggal. Arwah Ustaz Suhaimi ni hebat tak hebat, sampai Syekh Ibrahim Al-Kattani daripada Mesir, keturunan Rasulullah, muhaddis, ahli hadis, mai ke baling ziarah kubur dia. Tuan-tuan, jenazah dia dah dikafankan, peluh basah tuan-tuan, kena kafan. Mayat dia pegang di lutut ni, bengkok ke tu, lembut. Ni orang yang mati baik, mayat dia peluh. Jangan buat piduk bila dah tu iman mati, orang berspray sekejap, spray biar orang kata dia mati baik. Tak biar duk spray. Orang yang beriman dia keluar peluh. Yang kedua, Nabi kata keluar ayak daripada mata dia. Ni mata dia keluar ayak, keluar dari tepi, keluar dari tengah, keluar.
Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang mati baik, dia keluar ayak ke hidung. Keluar ni, hidung keluar, mata keluar, apa, peluh dahi. Oh ni ada orang nak mati di hospital, dia telefon saya, "Ustaz, mak saya nak mati Ustaz, ajak mengucap." Saya kata ajak mengucap. Dia piduk kat telinga mak dia, "Mak mengucap, 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 mengucap." Mana arti mengucap? Ajaklah Nabi kata, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Nabi kata talqinkan di telinga mayat orang-orang yang nak mati di kalangan kamu ni dengan perkataan la ilaha illallah. Ni di telinga ni. Tak payah duk pi abak. Asyhadu an la ilaha illallah. Siap buat kat tangan ni. Kalau nak mati baik lagi, jadi pelakon. Pelakon ni semua mati baik. Betul tak? Ni berlakon merampik ni, keluar anak ada orang peluk minum arak, apa insiden jatuh pilan. Asyhadu an la ilaha illallah. Jatuh senyum. Nampak? Siapa yang nak mati muda jadi pelakon. Buat drama. Naiklah pegang surah Yasin, duk kau ni, tunjuk betih. Betih tu kalau lawa tak apa, sampai lubang jamban tu. Pakai tudung buh kelembung sikit lah, rambut keluar lagu tu. Malu kat lembu. Betul tak? Naik duk buat raya-raya. Semua lakonan tu. Kalau nak mati muda, jadi pelakon. Minta siapa-siapa rakam, buat mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Cara orang mati baik, Nabi kata 3 tanda tadi. Kemudian Nabi kata orang yang mati tak elok, su'ul khatimah, mati dia bunyi ni macam rebau. Rebau, lembu kena semelih, macam babi kena langak. Oh kasar. Ni hak kita duk mengajak dalam masjid, dia duk terekah kat luar. Ni isap rokok ni sampai kepek pipi, muka macam Fir'aun tu. Duk terekah kat luar. Woi, mengajak apa woi dalam tu? Allah kata ada waman azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Mana ada orang paling jahat dalam dunia ni, Allah bagi tahu, orang yang menghalang rumah-rumah Allah daripada didirikan ibadah. Nak semayang tak boleh, nak mengaji tak boleh, nak mengajak tak boleh. Wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha sedaya upaya dia nak rosakkan program-program agama dalam rumah Allah. Ni orang jahat ni, bila nak mati, rengkung dia bunyi. Bunyi dia kuat, kita tak boleh tidur. Ada seorang, dia ni lumpuh. Bila dia lumpuh tuan-tuan, satu hari bila dia lumpuh, dia nazar, jika aku sembuh, aku nak pergi masjid di tak waktu. Dia nak nazar. Bila dia nazar, Allah uji dia, Allah bagi dia lega. Jangan main-main. Kadang-kadang nazar ni jadi. Saya kalau dia nazar, kalau menikah seorang lagi lah, hak ketiga, Ustaz Jafri lah. Hak ni kekal lah, hak ni buat hak baru pun, buat ibu baru. Duk ulang PKL banyak kali tu, ambil sana seorang. Tak gaduh, duk kerak balik kau ni sangat. Hak kau ni pun tak kalut dia nak serika baju banyak-banyak, gantung dalam kereta tu. Payah. Boleh tak tu Ustaz? Aku tolong kempen lah. Aku nak buat tak berani. Aku tak berani Ustaz lah. Dia berani tapi bini dia tak takut kat dia. Sama lah. Bimbang-bimbang sama kami. Jadi bila dia nazar, Allah uji dia. Allah bagi dia sihat. Bila dia sihat, dia pergi masjid. Kui lama kui korang, kui lama kui korang, kui lama kui korang. Lepas tu dia tak pergi. Bila dia tak pergi, Allah bagi dia lumpuh balik. Ni Allah uji dia ni. Bila dia lumpuh kali kedua, dia nazak tuan-tuan, 2 minggu satu kampung dengar. Tiap-tiap hari 24 jam bunyi. Bunyi. Sampai orang tak boleh tidur. Saya tak mahu kampung mana, tapi dalam Kedah. Ni dalam Kedah. Saya pernah jumpa satu orang tuan-tuan. Orang bila minta rumah mesra rakyat tak dapat. Ini aku cerita betul. Kalau hampa kata aku mohon, aku boleh bertunjuk kubur lah. Ni siaran langsung ni aku mohon lah. Putrajaya pun tengok, Puteri Jaya pun tengok.
Minta bantuan rumah dia tak sign, tapi dia dapat. Dia orang kaya, dia dapat rumah. Sedangkan rumah tu untuk orang miskin. Hari dia mati, tahu ke mana dia mati? Tak ada siapa nak semayang kadang, tak ada siapa nak mandi kadang. Ni saya tengok tahun 2010 bulan 11, saya tengok benda ni depan mata saya. Bila mereka suruh tanam, saya kata kat anak-anak dia, hampa buat turun, aku tak mahu turun. Tapi saya tunggu pasal tak ada siapa. Takut dia pacak kepala aku tu pula kan. Pacak aku tu dia bubuh wifi ke kat port dia kan. Saya tunggu juga. Bila nak buat masuk tuan-tuan, elok buat turun mayat, rupa-rupanya kaki dah bengkok lagu tu dia bawa turun juga. Tak celih kubur. Nak bawa naik dah tak boleh. Lain kali kepak mayat ke tuan, bagi bengkok. Bila kali nak masuk liang, sangkut bau. Nak bawa naik van mayat pun ustaz, 15 minit duk tolak tak boleh, tolak tak boleh, tolak tak boleh. Tukar van mayat lain, tolak tak boleh, lagi usung. Ni Allah tunjuk depan mata. Nak angkat tak boleh, nak buat ke mana? Korek dalam kubur ni, bagi tanah turun atas dia tak boleh. Duk rosek-rosek mai, keluar satu bau busuk lalat hurung. Ni Allah tunjuk atas dunia. Dulu hang samsing sangat atas dunia ni, hang ada kuasa, hang boleh buat apa yang hang suka. Bila hang lemah macam Firaun lemah, Firaun pun mengaku dah, amantu bi rabbi Musa. Firaun kata aku beriman dengan Tuhan Musa. Bila nak mampu ya? Naik motor bawa awet, nampak lori balak terbalik, balak duk mai baru tolak awet. Tepi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Tetap balak tepi tak kena. Alhamdulillah, tarik awet peluk balik. Sebab itu Allah tak terima taubat orang macam tu. Duk tepi pantai ni, tengah duk menyanyi dengan awet ni. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menyayangimu. Duk sebelah awet. Tak nampak ombak main naik dah. Tendang awet tu. Hei, jom. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada pula ombak. Yang main balik. Ni Allah tak terima taubat orang macam ni. Kalau dia mati sekalipun dalam ombak yang tinggi tadi, Allah tak terima taubat dia. Walaupun dia sebut la ilaha illallah, Allah tolak. Sebab apa? Jika dia terselamat, dia kembali kepada maksiat. Ya, bulan puasa naik awet duk jauh. Lepas buka puasa peluk. Bisa jumpa? Hampa bisa jumpa? Hampa jangan buat baik kan macam tak bisa tengok. Bisa jumpa tak? Aku tak bisa tengok. Hampa teruk. So itu orang yang mati dalam keadaan tidak baik ni, Nabi kata pertama bunyi rangkung. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati tidak baik ni muka dia berubah. Kita boleh tengok muka dia. Muka dia ni dah lah hitam, tinted 3 layer. Daripada atas sampai bawah fully tinted. Tapi sebab dia mati dalam keadaan beriman, muka dia jadi cerah, jadi nampak seri. Tapi orang yang jahat mati muka dia putih sekalipun, Allah akan tunjuk tanda-tanda su'ul khatimah di muka dia. Ni jaga kita nak mati baik. Tuan-tuan pernah mimpi jumpa Rasulullah? Siapa pernah mimpi jumpa Rasulullah kat tangan? Pernah tak mimpi tidur dalam raudhah Nabi? Pernah? Baru-baru bagi alhamdulillah, abang mimpi semalam abang tahajud dalam raudhah Rasulullah. Pernah mimpi gitu? Bukan mimpi jumpa Nabi pun, mimpi semayang dalam raudhah. Pernah? Pernah tak? Tak pernah. Sebab nak tengok Nabi ni tuan-tuan, Nabi ni barang yang mahal, mesti mata tu mahal. Kalau mata duk tengok maksiat, mata duk tengok benda tak elok, duk tawah pun tengok jubuk Arab ni. Orang tawah dah habis, dia main abang, Ustaz, saya rasa macam tak cukup 7. Kenapa tak cukup 7? Dia ikut belakang saya ni, saya buat 7 dah. Dia kata, duk berasa macam ni. Awak duk tengok jubuk Arab tadi. Ustaz, sah tak tawah saya? Saya kata sah, umrah jubuk. Orang suruh pergi Mekah buat bini, tak mau. InsyaAllah saya akan berlepas ke Mekah 8 hari bulan. Ustaz Abdullah Khairi pun 8 hari bulan. Saya pukul 8 pagi, Ustaz Abdullah pukul 2 petang. Jika Allah terima dagangan kami untuk kali ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, pi lain kali bawa bini. Dulu pi umrah Ustaz lah tak bawa bini. Dia duk kacau aku. Kali ni dia bawa, insyaAllah. Bawa Ustaz? Bawa, aku bawa ke?
Rugi mampui tinggal bini 2 minggu. Dah ada seorang. Hak ada 2 tak apa. Lepas tu orang kata bahaya jenis senyap-senyap ni bahaya. Kalau jenis duk riuh nak nikah ni, tobat tak nikah. Ni jenis Ustaz lah hanya aku ni memang payah ha. Tok guru silat ni dia punya tongkolok ni lepas tiang elektrik ni. Balik rumah bini kata, "Abang, nikah 2, aku sunat 3 kali." Sujud tu. Buat bunga silat tu. Tarik silat satu, picum tangan bini. Basuh tidur gitu ya. Tak jenis senyap lagu ni bahaya ni. Jenis ceramah senyap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2 dah. Tapi insya-Allah husnul khatimah insya-Allah. Saya naknya kenal lama dah Ustaz Jafri ni. Dia ikut kuliah saya lama, banyak dia apa ustaz. Kalau tahu dia ustaz, dari awal kita tak ceramah lah. Lama daripada dia kata daripada saya kurus sampai gemuk lah ni. Allahu Akbar. InsyaAllah ukhuwah sampai dalam syurga Ustaz. Amin, amin insyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan, Nabi kata orang yang mati tak elok, dia punya muka dia berubah. Ini yang Nabi sebut kepada Salman. Dan yang ketiga Rasulullah sebut, Nabi SAW kata apa? Orang yang mati tak elok ni, Nabi sebut dalam satu hadis, mulut dia tenganga. Dia mati, ni tanda orang mati yang tak baik. Ingat Rasulullah pesan dekat kita, tanda-tanda mati baik 3, tanda mati tak baik pun 3. Nabi pesan dekat kita, aksiru, ada kisah 10 setengah. Aksiru min zikri hazimil lazzat. Nabi kata perbanyakkan. Nabi sebut ni, aksiru, perbanyakkan. Min zikri hazimil lazzat. Perbanyakkan kamu mengingat akan satu benda yang memotong kepada segala kelazatan. Lauk sedap depan rumah pun tak boleh buat apa, kereta mewah tak boleh buat apa, rumah mewah tak boleh buat apa. Dia potong kelazatan. Apa dia tuan-tuan? Kata Nabi, sahabat tanya Nabi, "Wa ma hadhimul lazzati ya Rasulullah?" Nabi kata, al-mautu, mati. Yang kata hazimil lazzat, yang memotong segala kelazatan ni ialah kematian. Nabi peringat dekat kita, suruh kita ingat kepada mati. Sebab tu Nabi istighfar sehari sampai 70 kali. Wallahi la astaghfirannallaha 70 marrah. Nabi kata, demi Allah, aku beristighfar kepada Allah 70 kali. Bukan hanya sebut Astagfirullahalazim, 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 Astagfirullahalazim. Tak, beristighfar dengan penuh tadabbur, tafakkur. Tak boleh Astaghfirullahalazim. Kenang dosa kita dengan isteri kita. Tuan-tuan, saya dengar rumputan ada orang tak mesej kat saya tadi. Dia kata, "Ustaz, awak tempat sempit." Orang jauh ni, dia main jauh. Dia kata, "Saya main jauh, pakai kereta jauh." Dia WhatsApp kat saya. Dia kata, "Ustaz, tempat sempit Ustaz, tak selesa." Tuan-tuan, kita buat program malam ni, kita nak bina satu ma'had yang lebih selesa daripada keadaan lah ni. Kita dah beli dah tanah 7.7 ekar. 7.7 ekar depan sikit lagi. Rumah isteri hak nombor apa? Tak jawab lagi. Dua-dua di situ insya-Allah. Oh, hebat. Syurga. Duit ni ada tuan-tuan, Ustaz Japri abang. Ada dalam bangunan tu, tapi katanya tak tahu letak mana baru ni. Tak tahu duk simpan tang mana, duk cari tak jumpa. Buat report polis, polis bagi tahu duit tu kita dah jumpa dan malam ni polis akan serah balik kepada pihak ma'had. Rupanya duit tu ada dalam poket tuan-tuan. Tuan-tuan bagi balik. Ni makcik-makcik, kakak-kakak hak comel leteh main malam ni. Bakar-bakar jenazah nak mati malam ni. Perelai bang, barang kemas ada di badan tu bagi dekat makhaz tahfiz Al-Quran. Tuan-tuan, patut ke orang yang jaga Quran duduk bangunan buruk macam ni? Patut tak tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, patut ke tak? Orang yang nak hafal Quran, yang nak memelihara wahyu Allah kepada Nabi,
Nak hafal kalamullah, duduk tempat tak selesa macam ni, patut ke tak? Tak dengar, patut ke tak? Tak patut. Mereka perlu diberi tempat yang selesa kerana nak jaga agama Allah. Isteri-isteri malam ni perelai semua barang kemas, boleh tak? Boleh ke tak? Palung, boleh tak bagi bini kita buang barang kemas dia dalam tabung malam ni? Boleh tak boleh? Hak boleh tu bini mai ke tak? Bunyi macam surah Fahmi ya, nikah tak lagi. Tapi duk boleh, bini tak ada. Tu tak jadi. Cuba bayang tengok ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah, balik malam ni mati. Bila mati, anak-anak cucu kita perelai ni barang kemas ni, subang, gelang, rantai dah perelai habis. Laki menikah lain, bini baru pakai barang kemas kita. Hampa mau ke? Muslimat mau ke? Kita duk lena dalam kubur, barang kemas kita, madu kita pakai. Mau ke tak? Tuan-tuan, kalau alik malam ni isteri ada lagi barang kemas dekat badan dia setuju untuk tuan-tuan kahwin seorang lagi. Setuju tak? Tak juga. Pekak kot. Mereka dengar dah, insya-Allah. Barang kemas tu kalau bagi balik makcik, bagi dalam tabung malam ni, ambil di akhirat. Kalau mati duk ada di badan, tinggal atas dunia, rugi. Beli 5,000. Ustaz, lepas ni ada GST pula. Tak apa, tak usah fikir. Nak mati baik tuan-tuan, Allahu Akbar, insya-Allah malam ni 20,000 boleh tak? Boleh ke tak? 20,000 boleh tak? Duit yang tuan-tuan buh dalam karung tu, duit itulah tuan-tuan nak pergi akhirat. Tuan-tuan buh RM50, tuan-tuan bawa balik 500, tuan-tuan sampai di rumah mati, 500 tu boleh kat anak, 50 buat pergi akhirat. Kalau tuan-tuan buh 500, bawa balik 50, tuan-tuan dapat 500. Tuan-tuan bawa RM10 malam ni, tuan-tuan bagi RM10 dalam tabung tu, dapat berapa? Duit tuan-tuan tinggal berapa dalam poket? Ni bawa RM100, bubuh 100, duit jadi berapa? Hampa ni dengar ke tak? Bila senyap buat derma, buat senyap, buat tak dengar. Keluar roh kot telinga baru tahu. Ni nak tanya ni, dengar ke tak? Dengar tak? Dengar. Ni, kalau kita bagi duit kat Mahat malam ni RM10, duit kita ada RM10, kita bagi RM10, duit kita jadi berapa? 100 lah weh. Allah habak dah, siapa bagi 10, Allah bagi 100. Kipas angin tak bunyi pula lah. Derma-derma kipas angin jalan lah. Jadi tuan-tuan, saya harap Nabi kata dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka Allah walaupun derma sebelah biji kurma. InsyaAllah malam ni tuan-tuan akan derma sebanyak mungkin untuk melahirkan anak-anak yang hafal Quran. Tuan-tuan ingat macam ni yang saya nak abang. Tuan-tuan nak hafal Quran tak dan? Tapi duit tuan-tuan ada kat Mahat Tahfiz. Kira okey tu. Tuan-tuan dengar tak? Abang jangan ubat tak dengar. Tuan-tuan tak boleh mengaji di Mahat Tahfiz pasal tua dah. Anak tuan-tuan pun tak minat dah nak mengaji Mahat Tahfiz. Tapi duit tuan-tuan ada di Mahat Tahfiz. Duit tuan-tuan ada di sekolah. Ni Ustaz Abdullah Khairi pun buat sekolah, Ustaz Jafri pun buat sekolah. Tuan-tuan sumbanglah. Moga-moga Allah turunkan keberkatan kepada tuan-tuan. Kita dapat kematian yang husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Tanda-tanda lagi orang mati baik tuan-tuan, mati lepas mayang, mati dalam sujud, mati tengah baca Quran. Ini tanda-tanda orang yang mati baik. Moga-moga Allah matikan kita dalam keadaan yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan baik dan jangan matikan kami ya Allah. Jangan matikan kami, jangan ambil nyawa kami ya Allah dalam keadaan yang tidak baik. Hanya Engkau yang mampu melakukan apa yang kami minta, wahai Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Jumpa lagi di pusingan yang seterusnya. Wallahu alam. Alhamdulillah, Masya Allah, Rabbi smash direct punya smash. Tak apa, tunggu Ustaz. Kan? Dia tak ID kat dia lagi, dia sembang lah. Tuan-tuan yang dibentuk sekalian, insya-Allah kita akan berehat sebentar untuk kita mendengar sedikit qasidah sebelum kita masuk kepada round yang kedua. Sebelum itu tuan-tuan, masalah sedikit maklumat tentang ma'had yang ma'had kita ada sekarang di sini.
Kita ada sekarang 20-30 pelajar. Kita ada 3 sekolah yang kita uruskan, 2 pra-tahfiz dan 1 tahfiz penuh yang ini. Jumlah pelajar seluruhnya lebih kurang 160 orang. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, masalli asyamat. Dan tuan-tuan, kurang selesa tempat ni, memang kurang selesa. InsyaAllah Alhamdulillah kita telah dikurniakan Allah satu tanah yang luas dia lebih 7.7 ekar dekat dengan masalli asyamat Bukit Aping, dekat dengan Caltex tu belakang tu. InsyaAllah untuk kita buat college, kita akan buat Kompleks Islam Darul Faizin. Kompleks Islam Darul Faizin, tuan-tuan boleh tengok maklumat dia dekat situ. Kita dah buat layout apa semua tuan-tuan. Pusat pengajian daripada yang paling kecil sampai yang paling tua, daripada tadika sampailah rumah warga mas, ada kita buat dekat situ tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Dan kita target sampai ke tahap satu hari nanti kita akan ada college kita sendiri, pusat pengajian daripada paling kecil sampai paling tua. Tuan-tuan, kita buka nanti untuk wakaf, ada dekat situ RM50 satu lot wakaf yang tuan-tuan boleh buat, kaunter ada jual dekat situ. Dan tuan-tuan ni kita dah lancarkan derma tadi macam disebut tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Mendingan derma yang kamu infak ke jalan Allah seperti satu benih yang tumbuh pada 7 tangkai, dan setiap tangkai 100 biji. RM1 yang tuan-tuan masuk tu 700. Kalau 10 tuan-tuan masuk tu dah 7,000. Kalau 100 yang tuan-tuan masuk, tuan-tuan kira sendirilah. Itulah bekal kita nak buat. Dan yang paling penting tuan-tuan, dia akan jadi masya-Allah Rabbi, budak-budak ni belajar agama, mana tahu satu hari jadi alim ulama. Tu tumpang sikit insya-Allah. Al-ilmu yanfa'u bih, ilmu yang manfaat, yang akan kita kutip nanti selepas daripada kita mati insya-Allah. Dan tuan-tuan, saya nak minta ni di belakang-belakang sana depa tak nampak, depa minta yang sebelah depan tu kalau boleh duduk insya-Allah tu lebih baik. Dan sekalian kalau yang duduk depan tu duduk, kita ada 1 round, kita ada 2 round lagi insya-Allah, nak bagi peluang kepada kepada ahli panel kita untuk cerita kepada kita lagi insya-Allah. Seronok kita, tak puas kita dengar. Dan sebelum itu insya-Allah kita akan isi sedikit ruang ni dengan qasidah. Sambil-sambil dia buat kutip-kutip. Kalau tuan-tuan yang tabung tak mai kat tuan-tuan pergi cari untuk bagi insya-Allah. Jangan siapa pun, kalau boleh tu tuan-tuan balik tanpa dia bagi walaupun RM1 insya-Allah. Saya serahkan kepada bersama dengan kita ni Habib Mahir daripada Pondok Melele ni. Anak-anak depan ni adalah anak-anak ma'had kita ni yang pakai uniform ni, yang duduk di bawah tu dah ma'had, anak-anak yang duduk dekat sini insya-Allah. Daripada di sini tuan-tuan pengajian tahfiz Quran dan hadis. Tahfiz Quran, sini tuan-tuan tahfiz Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan menghafal Quran sahaja, mereka juga menghafal daripada hadis dari Nabi SAW. Wallahu alam. Kita tunggu untuk kita tangguh sekejap untuk pusingan yang kedua.